Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Malaysian Productivity Corporation kerana sudi menjemput saya untuk memberi taklimat berkaitan dengan penubuhan klinik swasta di Malaysia. Saya Dr. Muhammad Azman bin Yaakob, pengarah bahagian amalan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Tajuk yang saya akan sampaikan pada sesi kali ini adalah kelebihan memperkukuhkan pematuhan peraturan dan meningkatkan produktiviti dalam pengoperasian klinik swasta di Malaysia. Sebagai permulaan, saya akan memberi sedikit pendedahan kepada Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 atau lebih dikenali sebagai Akta 586. Akta ini telah diwartakan pada 27 Ogos 1998 dan dikuatkuasa pada 1 Mei 2006. Ini adalah merupakan satu akta untuk mengadakan peruntukan bagi mengawal seliaan dan pengawalan kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta dan kemudahan serta perkhidmatan lain yang berhubung dengan kesihatan bagi perkara-perkara yang berhubungan dengannya. Dalam akta ini, terdapat definisi-definisi tertentu untuk klinik-klinik perubatan swasta dan juga klinik-klinik pergigian. Menurut Seksyen 2 Akta 586, klinik perubatan swasta didefinisikan sebagai mana-mana premis selain kemudahan jagaan kesihatan kerajaan yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan bagi amalan perubatan atas dasar pesakit luar, termasuklah memeriksa, mendiagnos atau merawat mana-mana orang yang menghidap atau dipercayai menghidap apa-apa penyakit, kecederaan atau hilang upaya minda atau badan. Kedua, perkhidmatan jagaan kesihatan pencegahan atau penggalakan. Ketiga, mengubati atau mengurangkan apa-apa keadaan luar biasa badan manusia dengan pemakaian apa-apa perkakas, kelengkapan, alat atau peranti. Manakala menurut Seksyen 2, definisi bagi klinik pergigian swasta adalah mana-mana premis selain kemudahan jagaan kesihatan kerajaan yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan bagi amalan pergigian dan termasuklah premis yang digunakan oleh mana-mana orang untuk merawat atau cuba untuk merawat atau mengaku untuk merawat, mengubati, melegakan atau mencegah apa-apa penyakit, kekurangan atau lesi atau sakit gigi atau rahang manusia. Untuk melaksanakan atau cuba untuk melaksanakan apa-apa pembedahan pada gigi atau rahang manusia. Ketiga, untuk melaksanakan apa-apa kerja radiografi berkaitan dengan gigi atau rahang atau rongga mulut manusia. Keempat, untuk memberikan apa-apa rawatan, nasihat atau bantuan pada atau kepada mana-mana orang yang berkaitan dengan pemadaman atau pemasukan bagi maksud pemadaman atau pemasangan gigi buatan atau korona atau jambatan atau suatu alat bagi pemulihan atau peraturan gigi atau rahang manusia. Definisi ini adalah termaktub di dalam Akta 586. It's a bit complicated untuk kita memahami, tetapi inilah definisi-definisi yang kita pegang di bawah Akta 586 ini. Selain daripada itu, kita juga mempunyai peraturan-peraturan di bawah akta ini, iaitu peraturan KPJKS 2006. Di dalam peraturan ini terdapat 14 bahagian, 109 peraturan dan 7 jadual. Dan kalau kita lihat di bawah peraturan-peraturan ini, terdapat beberapa regulation ataupun peraturan-peraturan yang menentukan contoh ya, untuk kita menubuhkan sesuatu klinik, perkara-perkara yang wajib dipatuhi, general standard yang perlu dipatuhi, termasuklah dengan infection control, patient medical records ya. Dan kita ada jadual ketujuh, yang mana jadual ketujuh ini adalah jadual yang sangat penting untuk menentukan professional fee dan juga charge-charge yang dikenakan, yang boleh dikenakan ke atas pesakit ya. Di bawah Seksyen 27 Akta 586, klinik swasta berdaftar ini merangkumi klinik perubatan umum, klinik perubatan pakar, klinik pergigian umum atau pakar dan juga klinik perubatan umum yang mempunyai
aesthetic as an area of interest. Ya. Pada masa ini terdapat sejumlah klinik swasta ataupun kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta yang merangkumi sebanyak 12,094 kemudahan yang dikawal silik oleh CKAPS, Bahagian Amalan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau kita lihat di sini bahawa jumlah hospital kerajaan berbanding dengan hospital swasta amat ketara. Hospital swasta terdapat lebih kurang 212 hospital swasta, manakala hospital kerajaan hanya 144. Dan daripada statistik ini kita dapati bahawa memang begitu banyak hospital-hospital swasta berbanding dengan kerajaan, termasuk juga dengan klinik-klinik kerajaan. Klinik kerajaan hanya 3,225, manakala klinik swasta adalah sebanyak 8,065 klinik. Jadi kat sini itu adalah statistik yang pada tahun 2019. Tapi kalau pada hari ini, jumlah klinik perubatan swasta yang ada yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia adalah sebanyak 8,294. Klinik pergigian swasta 2,851. Ini adalah merupakan, ini menunjukkan bahawa perkhidmatan perubatan pergigian dan juga perubatan swasta dan pergigian swasta adalah merupakan komponen yang besar yang memberi sumbangan kepada rakyat Malaysia. Ini adalah pecahan-pecahan klinik-klinik perubatan dan pergigian berdaftar mengikut negeri. Kita boleh lihat di sini bahawa klinik-klinik ini scattered all over Malaysia. In every state terdapat sejumlah yang tinggi untuk klinik-klinik perubatan dan juga klinik-klinik pergigian. Kalau kita lihat perbandingan sistem kesihatan di Malaysia berbanding dengan negara-negara lain, kita dapati bahawa kebanyakan sistem-sistem kesihatan yang ada di negara-negara yang berhampiran dengan Malaysia, kebanyakan mereka mengamalkan sistem dual system, iaitu awam dan juga swasta. Dan di Malaysia pada masa ini kita mempunyai ratio doktor kepada population adalah sebanyak 2.07 doktor per 1,000 populations. Dan projection pada tahun 2030, Kementerian Kesihatan Malaysia mensasarkan bahawa ratio ini akan meningkat kepada 2.24 per 1,000 population. Ini adalah merupakan kerana terdapat sejumlah graduan-graduan perubatan yang akan graduates from local as well as from the overseas institution, medical institution yang akan balik bertugas di negara Malaysia. Okey, ini adalah merupakan perkara yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan pendaftaran klinik swasta. Jadi seperti mana yang telah saya describe awal tadi, bahawa klinik swasta ini terbagi kepada dua, iaitu klinik perubatan swasta dan juga klinik pergigian swasta. Dan flow pendaftaran klinik-klinik ini adalah seperti mana yang telah termaktub di bawah Akta 586 dan peraturan-peraturannya. Sebagai permulaan, untuk mana-mana klinik perubatan swasta ataupun klinik pergigian swasta untuk ditubuhkan, menurut Seksyen 9 Akta 586, penubuhan klinik-klinik ini adalah dikecualikan daripada zoning. Jadi bererti tidak ada satu kekangan awal di mana klinik-klinik ini boleh dibuka di mana-mana sahaja, tidak mengikut zoning yang ditetapkan. Jadi sebagai contohnya, dalam satu kawasan ataupun dalam satu kawasan perumahan ataupun rumah kedai dan sebagainya, boleh ada 10 klinik, boleh ada 2 klinik, dan ini tidak menjadi satu halangan di bawah Seksyen 9 Akta 586. Jadi kepada mana-mana pegawai perubatan berdaftar yang berminat untuk mengamal secara solo, secara bersendirian, perseorangan ataupun secara perbadanan, boleh memohon untuk pendaftaran klinik-klinik ini.
Okey, prosedur pendaftaran klinik swasta ini adalah bagi setengah RMP mengatakan bahawa adalah merupakan satu proses yang kompleks. Dan sebenarnya proses itu tidak kompleks. Semuanya dia ada beberapa langkah dan peringkat yang perlu dipatuhi, termasuklah dengan dokumen-dokumen sokongan bagi memproses pendaftaran klinik-klinik swasta ini. Saya akan ringkaskan bagaimana prosedur ini dapat dipatuhi oleh semua pemohon, semua registered RMP untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan mendaftar mana-mana klinik di dalam negara kita. Okay, sebagai langkah pertama, permohonan pendaftaran klinik baru ini, pemohon boleh memohon melalui sistem MedPC secara online. Jadi dalam sistem MedPC ini boleh dibuka ataupun boleh diakses melalui laman sesawang Medical Practice Division KKM, di mana di dalam MedPC ini terdapat garis panduan permohonan secara online, garis panduan memproses pendaftaran klinik, perubatan swasta, senarai semak dokumen, senarai semak pelan lantai dan termasuklah borang-borang A. Selain daripada itu, permohonan-permohonan ini akan perlu dihantar kepada CKAPS negeri melalui Jabatan Kesihatan Negeri, di mana klinik itu ingin ditubuhkan, dan permohonan-permohonan yang lengkap saja akan diproses, dan sebarang permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapkan. Okey, sebagai permulaan, sebagai langkah pertama, di sini saya ada terangkan cara langkah demi langkah bagaimana sesebuah klinik perubatan ataupun pergigian itu boleh didaftarkan. Pertamanya, boleh pergi kepada laman sesawang Medical Practice .moh.gov.my, di mana kita boleh mendapatkan garis panduan ataupun benda-benda perlu, dokumen-dokumen perlu yang perlu dibekalkan semasa permohonan pendaftaran klinik dibuat. Kalau kita lihat di dalam laman sesawang ini terdapat pautan pendaftaran, kelulusan dan pelesenan yang perlu diklik oleh pemohon. Seterusnya, di dalam pautan ini terdapat prosedur permohonan berkaitan dengan KPJKS. Seterusnya, di dalam pautan yang seterusnya terdapat perakuan pendaftaran bagi klinik perubatan swasta. Begitu juga dengan perakuan pendaftaran bagi klinik pergigian swasta. Ini adalah merupakan langkah ketiga yang perlu diikuti. Seterusnya, di dalam link tersebut akan ada satu borang dalam bentuk PDF yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh download daripada laman sawang tersebut. Di dalam laman tersebut membekalkan borang yang berkaitan dengan prosedur permohonan berkaitan perakuan pendaftaran klinik perubatan, begitu juga pendaftaran bagi klinik pergigian swasta. Langkah seterusnya adalah, iaitu langkah yang kelima, perlu pergi kepada pautan MedPC di laman sesawang Medical Practice. Okay, di dalam laman sesawang Medical Practice ini terdapat pautan MedPC di mana pemohon perlu mendaftar secara online, perlu mendapatkan ID dan juga mendapatkan kata laluan bagi mengakses kepada sistem MedPC ini. Okey, dalam MedPC ini suatu pautan yang very comprehensive. Terdapat juga user manual yang boleh di-download oleh pemohon-pemohon untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan bagi mendaftar melalui MedPC ini. Okey, ini adalah ID yang diperlukan dan juga kata laluan yang diperlukan semasa untuk kita mengakses kepada MedPC. Okey, langkah seterusnya setelah kita
memberi butiran-butiran permohonan seperti mana yang dikendaki di dalam MAT-PC, tuan-tuan dan puan-puan perlu melihat kepada senarai semak. Senarai semak untuk penubuhan klinik swasta ini. Sebab dalam senarai semak ini akan memastikan bahawa dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen sokongan, termasuklah EPC tuan-tuan, sijil pendaftaran bersama MMC. Kalau bangunan dia melibatkan CF, CCC dan sebagainya, termasuklah pelan lantai, perlu dibekalkan semasa permohonan bagi memudahkan proses-proses untuk pendaftaran dapat dilakukan tanpa ada sebarang kelewatan. Okey, di sini kita lihat bahawa dalam senarai semak itu terdapat dua senarai semak utama, iaitu untuk klinik perubatan swasta dan juga untuk klinik pergigian swasta. Untuk permohonan baru hanya kita perlu isi permohonan borang A sahaja. Ya. Yang borang D, borang E dan sebagainya adalah merupakan borang-borang yang perlu diisi sekiranya existing klinik ingin melakukan pindah hak milik ataupun pelupusan perakuan kepada klinik-klinik yang sedia ada. Okey, ini adalah senarai semak yang tuan-tuan boleh download di dalam laman Sawang tersebut, dan ini adalah merupakan maklumat-maklumat yang diperlukan untuk diisi di dalam senarai semak tersebutlah. Yang penting di sini kalau kita lihat adalah nombor ID MAT-PC. Ya. Ini adalah perkara wajib untuk diisi untuk membolehkan pihak pegawai pemprosesan untuk mengakses database MAT-PC ini untuk kita melakukan proses pendaftaran dengan lebih lancar lagi. Okey, kalau setelah MAT-PC diisi, dilengkapkan secara online dan perlu submit kepada CCAP HQ, tuan-tuan perlu mencetak borang secara hard copy yang dicetak daripada MAT-PC bersama dengan dokumen-dokumen sokongan lain seperti di senarai semak dan termasuklah pelan lantai untuk dihantar kepada CCAP negeri, iaitu CCAP di Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan di bahagian program perubatan, berserta dengan fee pemprosesan iaitu sebanyak RM500. Jadi setelah pihak CCAP Jabatan Kesihatan Negeri menerima permohonan hard copy daripada tuan-tuan dan puan-puan, permohonan dan juga dokumen-dokumen sokongan akan disemak, dan sekiranya didapati permohonan itu lengkap dan tidak ada dokumen yang tertinggal, suatu pihak Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan akan mengeluarkan satu surat mengatakan bahawa ataupun notifikasi menyatakan bahawa penubuhan klinik perubatan tersebut adalah dibenarkan ataupun tiada halangan. Jadi setelah menerima surat tersebut, barulah proses-proses pengubahsuaian klinik boleh dilaksanakan. Dan pengubahsuaian ini mestilah mengikut pelan lantai yang telah dibekalkan kepada CCAP negeri semasa permohonan dilakukan. Ya. Tidak boleh diubah lagi sekiranya kita rasa ruang ni sempit, kita nak besarkan lagi, ataupun kita ingin buat penambahan bilik dan sebagainya. Sekiranya itu bercanggah dengan apa yang telah tercatat di dalam pelan lantai, perkara ini tidak dibenarkan. Ya. Dan sekiranya berlaku, kemungkinan besar proses pendaftaran tersebut akan terganggu atau akan berlaku pihak CCAP negeri mungkin memohon kepada pemohon untuk menghantar permohonan barulah, sebab ia bercanggah dengan apa yang telah dibekalkan, dokumen-dokumen sokongan yang telah dibekalkan. Okey, selain daripada itu, saya ada senaraikan juga dokumen-dokumen penting yang perlu dibekalkan bersama seperti sijil pendaftaran penuh, APC, ya. Kemudian sekiranya pegawai-pegawai yang mendapat pengecualian khidmat wajib di bawah Seksyen 42 Akta MMC, Akta Perubatan 1971, dan perlu bekalkan bersama dokumen-dokumen ini untuk kita proses pendaftaran klinik tersebut. Sekiranya melibatkan klinik gigi, pendaftaran bersama dengan MDC diperlukan.
Selain daripada itu, sijil-sijil yang berkaitan lah sekiranya melibatkan autoclave, terutamanya klinik pergian swasta, dia perlu bekalkan buku hijau, sijil daripada JKKP, ya. Begitu juga dengan sijil-sijil yang berkaitan dengan premis, ya, seperti CF, cukai taksiran, status premis dan sebagainya. Perkara-perkara ini adalah perkara-perkara asas, ya, untuk kita semak semasa pendaftaran, proses pendaftaran dilakukan. Seterusnya, apabila pengebah suaian telah selesai, telah siap, pihak pemohon perlu maklumkan kepada SIKAP negeri untuk adakan satu lawatan pra pendaftaran, ya. Jadi SIKAP negeri akan menetapkan satu tarikh yang sesuai untuk pegawai-pegawai daripada SIKAP negeri melakukan pemeriksaan pra pendaftaran ke atas premis-premis untuk didaftarkan sebagai klinik perubatan ataupun klinik pergigian. Setelah lawatan pra pendaftaran dilaksanakan, pihak SIKAP negeri akan sediakan satu laporan, ya, dan laporan ini akan dihantar kepada SIKAP negeri, kepada SIKAP HQ di Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu di bahagian amalan, untuk pihak kami menyemak secara keseluruhan permohonan tersebut untuk dibawa ke satu mesyuarat, iaitu mesyuarat jawatankuasa penilaian lesen dan pendaftaran. Jadi segala permohonan akan diputuskan di dalam mesyuarat tersebut, dan mesyuarat tersebut akan dipengusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Program Perubatan, atau Pengarah Bahagian Amalan Kementerian Kesihatan Malaysia, dan ahlinya adalah merupakan pegawai-pegawai pemprosesan di SIKAP KKM. Jadi permohonan yang lengkap dan mematuhi Akta 586 akan diperakukan, dan setelah diperakukan, pengeluaran surat bagi pembayaran fee, pengeluaran dan juga laporan A akan dihantar kepada pemohon, ya. Ini adalah bertujuan untuk pemohon menyemak segala maklumat-maklumat yang perlu dicetak di atas sijil pendaftaran nanti agar ianya tidak menimbulkan masalah di hari kemudian. Jadi sebab sekiranya terdapat maklumat-maklumat yang salah dicetak sebagainya, sekiranya ingin dilakukan pindaan dan sebagainya, akan dikenakan fee pula, dan juga proses pindaan-pindaan ini akan mengambil masa. Jadi sebelum sebarang sijil pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh Tan Sri KPK, kita akan minta pemohon menyemak semua butiran-butiran yang perlu ada, dan butiran-butiran yang ada itu adalah butiran-butiran yang betul, ya, dan tidak berlaku maklumat yang salah pada sijil pendaftaran kelak. Okey, apabila pihak SIKAP HQ telah menerima bayaran fee pengeluaran sebanyak RM1,000 daripada pemohon, maka perakuan pendaftaran akan diproses dan akan dikeluarkan setelah ditandatangani oleh Tan Sri KPK. Dan borang ini dipanggil borang B, ya, bagi klinik perubatan swasta, dan borang C bagi klinik pergigian swasta. Jadi apabila pemohon menerima borang B ataupun borang C ini, bererti klinik tersebut telah didaftarkan. Maka dengan penerimaan borang B dan C ini, bolehlah klinik itu menjalankan aktiviti-aktiviti klinikal klinik tersebut. Bermakna boleh menerima pesakit, boleh memeriksa pesakit, boleh memberi rawatan kepada pesakit, boleh membuat diagnosa dan sebagainya. Ini tidak menjadi satu kesalahan kerana klinik tersebut telah berdaftar dan telah menerima Certificate of Registration ataupun COR ini. Ini adalah contoh borang B dan borang C yang telah ditandatangani oleh Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Bererti klinik pergigian dan juga perubatan tersebut telah mempunyai pendaftaran yang sah dari segi Akta 586 dan Undang-Undang Persekutuan Malaysia. Jadi kalau kita lihat di dalam flow yang saya bentangkan ini, terdapat juga pelbagai jenis borang lain, seperti borang F, borang G dan sebagainya. Borang-borang ini adalah untuk klinik-klinik yang telah berdaftar dan klinik-klinik yang ingin menukar hak milik
atau melakukan pindaan ke atas perakuan pendaftaran dan sebagainya, there will be another procedure for them. But today our focus is on the pendaftaran klinik-klinik baru sahaja. Okay. Jadi itu saja daripada pihak bahagian amalan perubatan, dan sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan boleh email kepada kami di seperti alamat tertera di layar, dan sekiranya untuk mendapat maklumat yang lebih detail berkaitan dengan pendaftaran klinik perubatan swasta dan juga klinik pergigian swasta, tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari di laman sesawang www.medicalprax.moh.gov.my. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.